Assalamualaikum dan salam sejahtera awak semua. Kebanyakan murid mengatakan bab ini adalah sukar untuk dikuasai. Sebenarnya tidaklah sesukar yang disangkakan. Jom ulang kaji tajuk sistem peredaran darah bersama cikgu. Pastikan awak menonton ke akhirnya tanpa skip agar dapat menguasai bab ini serta tidak ketinggalan tips-tips mengingat yang cikgu selitkan. Begitu unik ciptaan Allah yang tiada tolak bandingnya. Setiap kumpulan vertebrata mempunyai struktur sistem peredaran darah yang berbeza antara satu sama lain. Namun, semua vertebrata mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup, iaitu darah mengalir dalam satu peredaran lengkap secara berterusan melalui jantung dan salur darah. Sistem peredaran darah ikan mempunyai dua ruang, iaitu satu atrium dan satu ventricle, serta darah mengalir sekali sahaja melalui jantung dalam satu peredaran lengkap. Amfibia pula mempunyai tiga ruang dalam sistem peredaran darah, iaitu dua atrium dan satu ventricle. Darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran lengkap. Seperti amfibia, kebanyakan reptilia juga mempunyai sistem peredaran darah yang terdiri daripada tiga ruang, iaitu dua atrium dan satu ventricle. Darah mengalir melalui jantung juga sebanyak 2 kali dalam satu peredaran lengkap. Seterusnya, kumpulan mamalia dan burung yang berdarah panas mempunyai 4 ruang dalam sistem peredaran darah, iaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Darah mamalia dan burung juga mengalir sebanyak 2 kali melalui jantung dalam satu peredaran lengkap. Sistem peredaran darah merupakan satu sistem bertiup yang mempunyai pam dan injap untuk memastikan pengaliran darah berlaku dalam satu hala sahaja. Sistem peredaran darah terdiri daripada 3 komponen, iaitu jantung, salur darah dan darah. Jantung ialah organ yang mengepam darah melalui salur darah ke seluruh bahagian badan. Jantung manusia mempunyai 4 ruang, iaitu atrium kanan, ventricle kanan, atrium kiri dan ventricle kiri. Terdapat injap, iaitu trikuspid, injap bikuspid dan injap sabit. Atrium kanan mempunyai dinding berotot nipis. Darah terdioksigen dari seluruh badan kecuali peparu memasuki atrium melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Apabila atrium kanan mengecut, darah terdioksigen dipaksa mengalir ke ventricle kanan. Darah tidak beroksigen, iaitu darah terdioksigen, memasuki jantung sebelah kanan melalui vena cava dan keluar melalui arteri pulmonari, arteri yang membawa darah terdioksigen ke peparu. Pertukaran gas berlaku di peparu. Darah beroksigen akan memasuki jantung sebelah kiri melalui vena pulmonari, iaitu vena yang membawa darah beroksigen dari peparu. Darah beroksigen kemudian dipampkan keluar melalui aorta ke seluruh bahagian badan. Injap trikuspid membenarkan pengaliran darah satu hala dari atrium kanan ke ventricle kanan. Ventricle kanan mempunyai dinding berotot yang tebal. Apabila ventricle kanan mengecut, darah terdioksigen dipaksa mengalir keluar ke dalam arteri pulmonari untuk dibawa ke peparu. Injap sabit pada arteri pulmonari dan aorta memastikan darah mengalir dalam satu hala dan tidak berpatah balik ke ventricle. Atrium kiri mempunyai dinding berotot yang nipis. Darah beroksigen dari peparu memasuki atrium kiri melalui vena pulmonari. Apabila atrium kiri mengecut, darah beroksigen dipaksa masuk ke ventricle kiri. Injap bikuspid hanya membenarkan pengaliran darah satu hala dari atrium kiri ke ventricle kiri. Ventricle kiri mempunyai dinding berotot yang paling tebal. Apabila ventricle kiri mengecut, darah beroksigen dipaksa mengalir keluar ke dalam aorta untuk dibawa ke seluruh bahagian badan kecuali peparu. Septum ialah dinding otot yang memisahkan jantung sebelah kiri dengan jantung sebelah kanan.
menghalang darah beroksigen bercampur dengan darah terdioksigen. Arteri ialah salur darah yang tebal, membawa darah beroksigen dari jantung, manakala vena adalah salur darah yang nipis, membawa darah terdioksigen ke jantung. Kapilari pula adalah salur darah yang paling nipis, menghubungkan arteri dengan vena. Kita dapat lihat ciri-ciri arteri adalah lebih menonjol. Dinding tebal, lebih berotot, banyak tisu elastik. Tiada incap kerana membawa darah beraliran laju yang mungkin tidak akan berpatah balik. Saiz lumen kecil kerana dindingnya tebal, mengangkut darah beroksigen dan pengaliran darah yang cepat pada tekanan yang tinggi. Denyutan nadi juga dapat dikesan di arteri. Terdapat dua jenis sistem peredaran darah, iaitu sistem peredaran pulmonari dan sistem peredaran sistemik. Dalam sistem peredaran pulmonari, darah dipampkan oleh jantung ke paru dan kembali semula ke jantung. Manakala dalam peredaran sistemik, darah dipampkan oleh jantung ke seluruh badan dan kembali semula ke jantung. Bagaimana bunyi denyutan jantung? Dup, 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 dup. Oh, itu kurang tepat. Bunyi yang lebih tepat adalah lup, dup. Bunyi lup disebabkan oleh penutupan incap tricuspid dan bicuspid semasa pengecutan ventricle. Manakala bunyi dup adalah disebabkan oleh penutupan incap sabit pada arteri pulmonari dan aorta semasa pengenduran ventricle. Alat mengukur tekanan darah ialah sphygmomanometer. Bacaan tekanan darah normal ialah 120/75 mmHg, millimeter high. 120 ialah bacaan tekanan sistolik, manakala 75 ialah bacaan tekanan diastolik. Ingat ya, sistolik di atas dan diastolik di bawah. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Pertama, aktiviti fizikal. Kedua, jantina. Ketiga, umur. Dan keempat, kesihatan badan. Denyutan nadi dihasilkan oleh pengecutan dan pengenduran dinding arteri yang berotot. Aktiviti fizikal. Semasa melakukan aktiviti cergas, kadar denyutan nadi meningkat. Hal ini untuk membekalkan oksigen dan glukosa dengan kadar yang lebih cepat kepada sel untuk respirasi. Pada masa sama juga, karbon dioksida dapat disingkirkan dengan lebih cepat. Jantina. Perempuan mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding lelaki. Hal ini kerana perempuan mempunyai saiz badan yang lebih kecil dan jisim otot yang kurang. Umur. Kadar denyutan nadi yang normal untuk remaja ketika rehat ialah 75 per minit. Warga emas mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih rendah kerana faktor penuaan. Seterusnya, kesihatan badan. Individu yang sihat mempunyai kadar denyutan nadi yang rendah ketika rehat. Kadar denyutan nadi yang rendah bermaksud jantung kuat dan cekap kerana ia mengepam lebih banyak darah setiap kali mengecut. Saksikan keratan membujur jantung ayam. Jantung ayam mempunyai 4 bahagian seperti jantung manusia dari kumpulan mamalia. Ayam adalah dari kumpulan burung. Kita dapat lihat juga salur darah yang paling besar, iaitu aorta. Cikgu akhiri video kita kali ini dengan tips memperoleh jantung yang sihat. Jom sama-sama kita amalkan. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sekian, sayangi jantung kita. Assalamualaikum, bye-bye.